Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin serta limpah kurnianya hidayah dan taufiknya kita dapat berbincang lagi dalam majlis ilmu ini dalam kembara kita untuk restart balik kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita tahu bahawa orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya ialah orang yang hari ininya sama seperti semalam, dan mudah-mudahan kita dielakkan menjadi orang yang celaka iaitu hari ininya lebih buruk daripada semalam. Saya katakan pada siri yang lalu bahawa berdasarkan keikhlasan, berdasarkan niat, manusia terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang kita katakan inaktif, golongan yang kedua yang dikatakan reaktif, dan golongan yang ketiga ialah orang yang proaktif. Saya dah katakan contoh dulu, orang yang inaktif ialah orang yang tidak ambil kisah, tidak ambil endah. Maksudnya dia tidak ambil peduli apa yang sedang berlaku di dalam keluarganya ataupun di dalam organisasinya ataupun dalam masyarakatnya. Apa yang dipentingkan ialah dirinya saja. Asal dirinya tak diganggu, asal dirinya tidak mengganggu, okeylah dia kata. Jadi dia tidak ambil kisah apa yang berlaku pada orang lain. Jadi kalau kita mengamalkan sifat inaktif ini, kita bukan orang yang beriman dalam arti kata yang sebenar. Kalau kerana orang yang beriman, dia pasti mengambil berat hal orang lain, saudara-saudaranya, tapi bukan jaga tepikan orang. Memang kita ambil indah dengan tepikan orang, kalau koyak, kalau terdedah kita tutupkan, bukan kita nak cerita pada orang lain. Jadi begitu juga kita sebagai orang yang beriman, tidak seyogianya kita tidur waktu malam dalam keadaan kita tahu jiran kita sedang kelaparan. Jadi orang yang inaktif ini dia tidak akan dapat kemajuan di dalam organisasi. Kalau dia masuk sebagai kerani, sampai bilalah kerani aja, dia tidak boleh buat peningkatan dalam profesionnya, dia tidak dapat membawa kebaikan ataupun buat peningkatan di dalam di dalam kehidupannya. Dia akan berada di tahap yang sama saja, kerana orang yang inaktif ini hakikatnya orang yang tidak mahu bertanggungjawab. Cuba kita lihat seorang ibu bapa yang inaktif, kita lihat anaknya dah terlibat dalam perkara-perkara yang tak baik. Kita lihat anaknya bukan saja nakal. Kalau nakal ni bukan masalah selalunya. Anak kita yang sudah jadi jahat, kita jadi jahat, kita tengok dia dah mula berjinak-jinak dengan orang-orang yang tidak sepatutnya dia bergaul, dah mula isap rokok, dah mula duduk kat tepi-tepi tembok. Maka kita pun mengadulah kepada, ataupun kita laporkanlah perkara ini kerana kita sayang kepada ibu bapanya. Ibu bapa kata apa? Ini ibu bapa yang inaktif, biarlah dia tu macam tu, lama-lama nanti kalau dia dah besar, dia boleh fikir, dia akan tinggalkan perbuatan buruk tu. Tak payah nak susah-susah, nanti dia boleh fikir sendiri. Itulah selalu kita jumpa. Dan bila anak tu makin lama makin buruk akhlaknya, akhirnya ditangkap polis ke, ataupun ditangkap kerana kesalahan, melakukan kesalahan di dalam di segi undang-undang, kita pun boleh jumpa lagi. Apa kata ibu bapa yang aktif ni? Biarkan. Biar dia rasa. Jadi ibu bapa yang begini tidak akan dapat mendidik anak menjadi anak yang lebih baik kerana mereka hakikatnya tidak mahu bertanggungjawab. Kalau kita sibuk ataupun kalau kita prihatin dengan nasib rakyat Palestin, misal kata, tentang umat Islam di Syria yang sedang dilanda kesejukan, kita perlu kutip makanan, kita apa guna sibuk-sibuk ni? Malaysia masih aman lagi, betul? Apa guna kita prihatin sangat tentang keadaan Muslim di luar negara? Kerana negara kita masih aman. Jadi fokus saja kat Malaysia. Contoh, mereka beranggapan begitu. Tetapi
Mereka hanya ingin melepaskan diri. Sedangkan kalau orang Islam, ya, kita umpama satu jasad. Setiap kita umpama satu jasad, ya. Kalau sakit satu jasad, maka anggota-anggota yang lain juga sama merasa sakit dan sama-sama berjaga malam, ya. Kita tidak boleh lepas tangan. Kalau berlaku itu di Palestin lah, di Syria. Tetapi kalau berlaku di Malaysia, orang kata, ni berlaku dekat Malaysia ni. Oh, itu Johor. Saya duduk Selangor, tak ada apa-apa. Selangor okey apa. Ya. Jadi bila berlaku kat Selangor, oh tu kat si Jangkang. Saya duduk Shah Alam, Shah Alam masih tak ada apa-apa lagi. Berlaku Shah Alam itu Seksyen 12, saya Seksyen 10. Berlaku kat Seksyen 10, itu Jalan 69, saya Jalan 68. Berlaku dekat Jalan 68, itu Rumah 46, saya Rumah 45. Itu yang orang tak ada. Berlaku Rumah 45 dalam rumah dia, itu bilik kakak saya, bukan bilik saya. Jadi ini orang ni sentiasa nak melepaskan diri kerana tidak mahu bertanggungjawab. Ingat, ya, kalau kita menjadi orang yang inaktif, artinya orang ini bukan orang yang ikhlas, bukan orang yang hidupnya, perjuangannya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah meminta kita apabila melihat kemungkaran, kita kena cegah, ya, dengan kuasa kita. Bila kita lihat kemungkaran, tak mampu dengan kuasa, dengan lidah kita, dengan kata-kata kita, ataupun sekurang-kurangnya paling lemah iman, kita benci dengan hati kita. Jadi tak boleh bersikap inaktif. Golongan yang kedua ialah golongan yang reaktif. Golongan reaktif ni saya katakan sudah yang lalu, bagaimana atasan sentiasa menyalahkan bawahan, bawahan sentiasa menyalahkan atasan. Orang yang reaktif ini ambil kisah, ambil endah, tetapi mereka senantiasa menyalahkan orang lain atas apa yang berlaku. Ya, kalau berlaku satu persoalan ini bukan salah saya. Ini adalah salah orang lain. Contoh, ya, ibu ataupun bapa yang reaktif, ya, dapat report card. Report card saya tak tahulah masih guna report card, ya, sekarang, ya. Kad kemajuan pelajar, ya, dapat. Tengok semua tak lulus, termasuk matematik yang penting pun tak lulus, merah lah. Ya, dia kata, oh macam ni ya, tak lulus. Kamu pun lemah matematik, ya. Ibu pun lemah dulu masih matematik. Dengar ayah pun lemah matematik. Datuk kamu pun dulu lemah juga matematik. Kita ni memang orang yang lemah dalam matematik. Maksudnya dia tak mau buat sesuatu yang boleh memperbaiki keadaan, sebab dia sentiasa menyalahkan keadaan. Dalam bahasa Inggeris dikatakan play victim, ya. Kita sentiasa meletakkan kita sebagai seorang yang menjadi mangsa kepada orang lain, ya. Ini reaktif, ya. Kalau kita lihat cerita yang selalu dibawa dalam orang Melayu, apa dia? Orang yang reaktif ni bangau-bangau. Bangau-bangau, kenapa engkau kurus? Kenapa aku tak kurus? Kerana ikan tak mau timbul. Kenapa ikan tak mau timbul? Kerana rumput panjang sangat. Rumput kenapa kau panjang sangat? Kerana kerbau tak makan aku. Kerbau kenapa tak makan rumput? Kerana aku sakit perut. Jadi begitulah seterusnya. Mujur akhir sekali ular mengaku salah. Ya, dia terima dia punya kesalahan tu, ataupun dia mengaku kenapa dia buat. Ular, kenapa engkau makan katak? Apa kata ular? Memang makanan aku. Barulah cerita ni berhenti kat situ. Katalah ular ni dia tak mau mengaku lagi, dia salahkan lain-lain. Cerita ni sampai sekarang tak habis lagi, ya. Mungkin cerita ini nampak mudah, ya, tetapi di dalam organisasi, ya, di dalam keluarga selalu perkara ni berlaku. Unit ini salahkan unit sana, bahagian ini salahkan unit sana. Kenapa sale kita tak buat? Oh, ini kerana produk tak baik. Ya. Oh, produk pula, bahagian produk pula berkata ini bukan kerana produk tak bermutu, kerana bahagian promosi tak betul. Ya, kerana kita punya sistem pemasaran tak betul. Saling menyalah antara satu sama lain. Ya. Saya masih ingat satu cerita yang diceritakan oleh sahabat saya yang menjalankan kaunseling keluarga, ya, Islam. Jadi kalau kita lihat, kalau dalam keluarga bila ada masalah, kita akan tanya kepada ayah lah. Kenapa ayah kena tak pimpin keluarga sehingga keluarga ni kucak-kacir macam ni? Kenapa keluarga ni ada masalah? Ya, ayah yang reaktif akan bagi tahu begini, ya. Ustaz, saya bukan tak mau bawa keluarga ni ke arah kebaikan, tetapi yang masalahnya isteri saya. Isteri saya tak pernah bagi kerjasama, tahu Ustaz. Ya,
Kalau saya kata putih, dia kata hitam. Kalau saya kata kanan, dia kata kiri. Asyik nak melawan saja. Jadi kalau keluarga ni jadi macam ni, bukan salah saya, salah isteri saya. Kita pun jumpa isteri. Ini kaunseling kan, isteri pun ada. Kenapa awak tak patuh pada suami? Bukankah kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh seorang menyembah seorang yang lain, saya aku akan perintahkan isteri menyembahkan suaminya, menyembah suaminya. Begitu ketaatan yang dituntut Allah. Ustaz, dia suruh saya jadi macam Siti Fatimah, suruh taat. Muka dia pun tak macam Sayyidina Ali. Dia cakap tak super bikin. Dia begini, dia salahkan suami dia. Akhirnya Ustaz, apa lagi pada saya? Lawan tetap lawan lah. Jadi dia salahkan suami pula. Anak-anak dah jadi mangsa dah ni. Anak-anak dah terlibat dengan juana, dah jadi terlibat dalam mak rempit dan sebagainya, dah mula terlibat dengan dadah dan sebagainya. Anak-anak dah jadi masalah. Ni kaunseling ya. Kita tanya anak-anak, kenapa kamu jadi macam ni? Ya, kenapa kamu memilih hidup cara yang kucak kacir macam ni? Ustaz tengok kan, ayah dan ibu asyik bergaduh je. Ayah dan ibu asyik bercakaran je, tak pernah sefahaman. Jadi kami ni menjadi mangsa kepada ayah, kepada ibu yang selalu bergaduh dalam rumah tangga. Jadi bukan salah kami jadi macam ni. Salahkan ibu bapa kami. Jadi anak pula menyalahkan ibu bapa. Akhirnya cerita ini dipanggil semua anak, dipanggil suami ataupun ayah, dipanggil isteri atau ibu, duduklah semeja. Kamu bincanglah sebenarnya apa sebenarnya masalah kamu sebenarnya. Akhirnya mereka bincang, ditinggalkan kaunselor, tinggal mereka lah bincang sama sendiri. Ya, nanti saya akan datang balik ke bilik ini untuk mengetahui apa hasil perbincangan kamu terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga kamu, keluarga besar ni. Ya. Akhirnya selepas 15 minit kaunselor pun datang, jumpa, tanya balik. Wah, mereka semua sepakat kali ni bila kami teliti semua, rupa-rupanya saya pun tak salah, isteri saya pun tak salah, anak-anak pun tak salah. Begitulah, kami semua tak salah. Yang salah apa? Yang salah internet, yang salah kerajaan, yang salah ni. Sebab mereka mencari orang lain untuk dijadikan mangsa dalam hal. Jadi kalau kita berdepan dengan keluarga yang begini, ataupun yang berlaku dalam keluarga, ataupun berlaku di dalam masyarakat atau berlaku di dalam negara, kita akan lihat inilah hasilnya. Rakyat salahkan pemimpin, pemimpin salahkan rakyat. Kemudian kalau kita tengok kenapa hari ini sungai kita tak bersih. Oh, ini kerana orang buang sampah dan sebagainya. Kerajaan tak bertindak. Contoh, penduduk mengatakan bahawa agensi kerajaan tidak bertindak untuk membersihkan sungai. Agensi kerajaan pula menyalahkan penduduk kerana membuang sampah. Subhanallah. Kalau kita berterusan dengan sifat reaktif begini, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Orang yang inaktif tidak ikhlas, begitu juga orang yang reaktif juga tidak ikhlas. Kita mahu menjadi golongan yang ketiga, iaitu golongan yang proaktif. Ya, contoh orang yang proaktif, mereka yang proaktif ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hidup ni ada dua circle, ada dua bulatan. Satu yang dikatakan circle of influence. Satu lagi circle of concern. Circle of influence ini ialah perkara-perkara yang kita boleh kawal dalam hidup. Diri kita, pemikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, ini circle of influence. Manakala circle yang satu lagi, bulatan satu lagi ialah circle of concern. Perkara-perkara yang kita tak boleh kawal dalam hidup. Cuaca, traffic jam. Kalau kita isteri, suami kita tak boleh kawal. Kalau kita majikan, kita tak boleh kawal pekerja kita. Kalau kita bos, kalau kita pekerja, kita tak boleh kawal bos kita. Yang kita boleh kawal sangat kecil dalam hidup ini, iaitu circle of influence. Yang kita boleh kawal diri kita kecil, tapi circle of concern kita begitu besar dalam hidup. Jadi apa penyelesaiannya? Kalau kita nak berjaya dalam hidup, hendaklah kita selalu fokus kepada circle of influence kita berbanding dengan circle of concern kita. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, kita ingat
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta maaf ya, selalu saya katakan bukan untuk merendahkan martabat Rasulullah, tetapi Rasulullah banyak handicap pada waktu itu. Rasulullah seorang anak yatim, Rasulullah seorang ummi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berpengaruh di dalam masyarakat berbanding Abu Lahab, Abu Jahal, Abu-Abu yang lain. Mereka ni taiko-taiko semua di dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Ya. Kalau kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu, itu soalnya. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu? Sekiranya wahyu itu diturunkan kepada Abu Jahal kan mudah. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab ini kan orang-orang yang begitu besar pengaruhnya. Kalau mereka Islam jadi senang lain yang Islam. Tetapi tidak begitu. Apabila Rasulullah menerima saja wahyu dan diperintahkan kemudiannya untuk menyebarkan dakwah, baginda menyampaikan kepada kepada isterinya. Kemudian menyampaikan Islam, bila isterinya masuk Islam, menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, sahabat rapatnya, menyampaikan kepada Sayyidina Ali, anak angkatnya. Jadi Rasulullah daripada circle of influence yang kecil, Rasulullah besar. Akhirnya subhanallah, circle of influence Rasulullah makin membesar kerana Rasulullah bertindak dari dalam keluar. Orang yang ikhlas bertindak dari dalam keluar, bermula daripada pengaruh dirinya. Manakala orang yang tidak ikhlas mengharap perubahan dari luar ke dalam, tetapi orang yang ikhlas berubah dari dalam keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Islam makin berkembang hingga dengan itu bulatan ataupun circle of influence Rasulullah menawan circle of concern-nya. Sehinggalah Islam dapat sampai ke tanah Melayu, sehingga orang Melayu memeluk agama Islam kerana Rasulullah bergerak dari dalam keluar berterusan. Subhanallah, kalau kita lihat orang yang ikhlas begitulah bertindak. Dia berubah, kemudian baru dia mengubah orang lain. Bukan dia mengharap orang lain berubah untuk mengubah dirinya. Saya kadang-kadang di dalam kehidupan ni kita jumpa orang-orang yang mengeluh tentang rumahnya yang tak kemas. Kita kata, kenapa tak kemas rumah ni? Macam mana saya nak kemas rumah ni? Saya ada RM5 di tangan saya. Kalau saya ada RM5,000, saya boleh beli lampu chandelier permaidani Parsi, boleh cat cantik. Kalau ada RM5,000, ini saya ada RM5. Saya nasihatkan, kalau ada RM5, belilah penyapu. Boleh faham maksud saya? Kita gunakan semaksimumnya sumber yang ada pada kita. Insya-Allah, kalau kita pandai menggunakan harta yang sedikit dengan baik, Allah tambah lagi. Kalau kita pandai menggunakan RM10, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah jadi RM100. Kalau dia pandai kita gunakan RM100, akan berada RM1000. Begitulah caranya, yang paling penting ialah kita mengubah diri kita. Barulah perubahan itu berlaku pada orang lain. Inilah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ini orang yang proaktif, iaitu orang-orang yang bertindak dari dalam keluar kerana mereka tidak dipaksa ataupun tidak digesa oleh sesiapa, tetapi yang menggesa, yang mereka melakukan adalah mereka buat itu kerana Allah, dari dalam, iaitu kerana keimanannya. Jadi hari ini, mari kita lihat reflection ataupun apa yang kita boleh fikirkan. Apakah kita ni seorang inaktif ataupun reaktif ataupun proaktif? Apakah kita selama ini kalau kita pemimpin, kita mengharap perubahan anak buah untuk kita berubah, ataupun kita mengubah diri kita dulu sebelum kita mengubah orang lain? Ingat, faktor perubahan yang selalu saya katakan 3S, 3S. Yang pertama, yang ubah diri kita dulu, iaitu kita dulu, yang itu bermula daripada diri sendiri. Yang kedua, ubah sekarang. Dan yang ketiga, ubah sedikit-sedikit. Ini insya-Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang proaktif, kerana orang proaktif saja yang berjaya dalam kehidupan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.